Wahai para ibu sekalian yang rasa sendirian, yang rasa tidak ada orang yang memahami letih, penat, stres, depression yang dialami, yang tak pernah mendengar ucapan terima kasih, yang dah lama bertahun-tahun tak rasa rehat, yang menanggung beban sendirian. Kalaupun manusia lupa, kalau kita baca berita tentang kegawatan ekonomi sekarang, makin ramai keluarga-keluarga yang miskin, makin ramai orang yang struggle nak tak cukup makan. Dan kalau kita lihat maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh data dalam kajian-kajian ni, sebenarnya golongan yang paling terkesan, golongan yang paling derita ni di Malaysia khususnya, kebanyakannya adalah keluarga-keluarga yang diketuai oleh ibu tunggal. Ibu-ibu yang dia ada banyak tanggungjawab. Dia bukan hanya membesarkan anak, memberikan perhatian kepada 3-4 orang anak, tapi dia dalam masa yang sama dia kena cari nafkah, dia kena kerja, dan sebahagian dia ada yang sakit, dia juga kena jaga diri dia dalam keadaan sakit dan tidak ada sokongan. Ada yang suaminya meninggal dunia, ada yang suami meninggalkan dia, hilangkan diri, tak bertanggungjawab. Ada juga yang suami penagih dadah di pusat serenti ataupun di penjara, penjenayah dan lain-lain. Dan ibu-ibu ni kebanyakannya derita dan suara mereka ni tak didengari. Usaha mereka, malam-malam yang mereka bersengkang mata memastikan anak-anak cukup makan ni, selalunya kita tak hargai, tak diucapkan terima kasih kepada mereka. Dan bila kita renungkan tentang apa yang dilalui oleh ibu-ibu tunggal khususnya, itu mengingatkan kepada kita kisah yang paling agung bila kita sebut tentang pengorbanan, iaitulah kisah ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS meninggalkan Hajar AS dan juga bayi yang baru lahir Ismail AS di satu lembah yang tidak ada hidupan sama sekali. Tak ada orang, tak ada pokok, tak ada air, kontak. Dan kita kena faham konteks ni bukan sebab Nabi Ibrahim tak bertanggungjawab. Nabi Ibrahim sangat berat hati, tapi ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kerana Allah ada plan yang lebih besar. Tapi ketika Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim, "Kau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada orang?" Nabi Ibrahim tak boleh nak melihat ke wajah dan mata Hajar dan menjawab, dia terus berjalan sehingga Hajar bertanya, "Allah yang perintahkan kau tinggalkan kami di sini?" Dan Ibrahim AS hanya menganggukkan kepala dan teruskan berjalan, memikul beban perasaan dia. Dan ketika itu Hajar menyebut satu kalimah yang menunjukkan pergantungan, tawakal, kepercayaan dia kepada Allah SWT. Dia kata, kalau Allah yang perintahkan, Allah tidak akan biarkan kami sia-sia di sini. Dan ketika Ibrahim sudah pergi meninggalkan mereka, Ibrahim berdoa. Hajar AS sendirian, seorang diri pada waktu malam. Bayangkan, gelap, pekat, menjaga Ismail sendirian, sehingga bekalan yang dia ada waktu itu hanya air dan sedikit kurma habis. Dan Ismail mula menangis, memerlukan susu, dan Hajar AS juga kelaparan dan dia perlu mencari air untuk dia mendapat tenaga. Kita selalu sebut sebab kita tahu apa berlaku selepas tu. Hajar AS pergi ke Safa, lari ke Marwah 7 kali, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat dan mengeluarkan air Zam-Zam yang tidak berhenti, terus mengalir, memberi minum kepada berbilion-bilion manusia. Tapi yang saya nak ajak tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, kawan-kawan fikir, sewaktu Hajar seorang diri tinggalkan Ismail di situ, lari antara Safa dan Marwah, siapa yang nampak? Tak ada siapa pun yang nampak. Ismail AS pun tak nampak. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan ibu ni disebabkan perasaan dia yang kasih pada anaknya yang lapar, yang dia sanggup berbuat apa saja. Dia berlari daripada Safa ke Marwah dalam keadaan cemas, berdoa, berharap semoga Allah SWT tunjukkan jalan di tempat yang tidak ada hidupan ini. Allah SWT bukan hanya bagi air untuk mereka minum. Nabi SAW kata,
moga Allah merahmati ibu Ismail iaitu Hajar. Kalaulah dia tidak menampung air Zam-Zam, tentu air Zam-Zam ini akan mengalir ke seluruh penjuru bumi. Allah bukan hanya keluarkan air untuk Hajar dan Ismail, Allah keluarkan air untuk umat manusia sehingga ke hari kiamat. Dan orang tak nampak pun apa yang dilakukan oleh Hajar. Allah jadikan dia satu syiar dalam ibadah haji. Berbilion-bilion manusia, beribu-ribu tahun sampai hari kiamat akan pergi menunaikan haji dan melakukan apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu bernama Hajar sewaktu dia berusaha berkorban untuk anaknya Ismail. Wahai para ibu sekalian yang rasa sendirian, yang rasa tidak ada orang yang memahami letih, penat, stres, depression yang dialami, yang tak pernah mendengar ucapan terima kasih, yang dah lama bertahun-tahun tak rasa rehat, yang menanggung beban sendirian. Kalaupun manusia lupa, kalaupun manusia culas, lalai, tidak menghargai, kadang-kadang anak sendiri tak menghargai, yakin dan percaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu detik pun pengorbanan seorang ibu itu sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala hitung semua. Allah akan balas semua dengan balasan yang jauh lebih baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberikan kurnia syurga Firdaus yang tertinggi buat para ibu yang berkorban, bergolok gadai, bertarung hari-hari, berkorban untuk membesarkan anak-anak dan mendirikan keluarga mereka. Semoga Allah merahmati kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.